Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Saya nampak banyak kursi kosong lebih kurang sama ni orang Okey, sebelum saya start, saya nak bully tuan-tuan dan puan. Boleh ke? Nak bully sikit boleh ke? Dah bagi kebenaran tu boleh dah maksudnya. Okey, saya nak semua orang berdiri sekarang. Alah, menyesal bagi tadi kan. Minta semua berdiri sekarang ya. Kita nak buat ni sikit, exercise sikit lah, renggang-renggangkan kita punya otot kita kan, yang dah tense tadi. Okey, dia simple je aktiviti dia. Cakap dekat orang kiri dan kanan anda, cakap anda hebat 3 kali. 3 kali tau. Nanti lu tak cakap lagi. Tak apa. Okey, sabar Okey, 1, 2, 3. Okey, silakan. Alright, okey, terima kasih semua. Boleh penuhkan CN depan ni, banyak kosong kat depan. Nanti kan jin yang duduk nanti. Nanti masalah nanti. Boleh ke depan, siapa yang ni kosong-kosong tu? Tak ada orang ke depan. Okey, tak apa, boleh duduk saja di situ. Alright. Okey, apa yang saya akan bincangkan hari ini adalah sebuah produk yang baru di-launchkan tahun lepas pada bulan Jun oleh Enagic ya. Satu produk yang dah nampak tadi kan, M-Guard tu. Tu saya punya slide tak ada lagi dekat sini. Sebab kita punya universiti kita tak ramai kali ni, ada 2-3 orang aja kan. Tak cukup, tak menang tangan ya. Bila tak menang tangan kita kata kalah tangan. Macam tu dia punya perumpamaan dia. Okey, kita tunggu kita punya universiti sekejap. Dah ready Syakirin ya? Alright. Okey, tuan-tuan, apa gambar dekat depan ni? Apa yang tuan-tuan nampak kat depan ni ya? 20 tahun lepas, masa saya membesar dulu lah. Saya muda lagi, tapi 20 tahun lepas saya macam ni lah. Kita main guli kan, main batu seremban. Kalau dengan sepupu yang perempuan, kita main batu seremban. Kita main apa, lompat pagar lah, dan macam-macam kita main. Tapi saya percaya, budak-budak ni tak ramai yang tahu pun, mungkin tak pernah nampak betul guli tu benda apa. Main congkak, mungkin tak pernah nampak congkak tu apa Sebab hakikatnya sekarang, budak-budak sekarang dia main apa? Alamak, terkedepan pula lah. Alamak, dah kantor tadi Sekejap kita ke belakang satu. Dia keluar balik yang ini. Masalah ni. Sebab kita budak-budak 2 tahun lepas, kita tak biasa main benda ni kan. Okey. So kita tengok apa yang terjadi sekarang. Budak-budak banyak main benda ni. Setuju ke setuju? Setuju sangat kan? Benda ni, orang kata kalau parents dekat kedai makan kan, nak senang bagi anak senyap, bagi handphone, bagi iPad, dah dia senyap kan, main sorang-sorang. Tapi saya tak salahkan lah, sebab inilah kebiasaan zaman sekarang. Even kita pun kalau kita bosan, kita main handphone. Ada anak-anak kat sebelah kan. So itu hakikatnya. Tengok anak-anak ni dia main game dekat dia punya iPad. Dia punya kelas pun online juga. Tengok budak-budak seawal umur 2-3 tahun. Ke ada yang muda lagi dah main handphone? Ada ke setahun main handphone dah? Muda sangat kan, tapi mungkin ada. Tengok ni kelas ni kan. Even kita nak contact dengan kawan-kawan pun dengan handphone juga sekarang Itu hakikat yang terjadi pada zaman ini. Okey, sekarang apabila kita bercakap tentang pollution, radiation ni kan. Alamak. Kalau kita tengok zaman sekarang, bukan zaman sekarang ni, zaman daripada dulu lagi, kita dah bermacam-macam pollution dekat satu dunia bukan masalah Malaysia saja, tapi satu dunia. Tengok kita ada masalah pollution dekat air. Pollution apa lagi? Dekat udara. Kesesakan lalu lintas. Ini nuklear ni kan. Ini semua pollution. Tapi daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, ada satu pollution yang kita tak nampak. Zaman dulu pun dia dah ada sebenarnya. Tapi zaman sekarang baru kita tahu tentang pollution yang terbaru, iaitu pollution yang dinamakan sebagai electromagnetic radiation. Nampak kat sini pecahan ni? Sorry. Okay, alright. Okay, terima kasih. Famous pula rasa hari ni dapat mic. Okay, terima kasih Sifu Okay, so inilah pollution yang terbaru yang kita tak nampak sebenarnya, tapi sekarang ni saintis dah buat kajian, dah jumpa pollution yang terbaru, iaitu electromagnetic radiation. Tengok tadi banyak budak-budak main handphone tadi kan. Mereka telah terdedah kepada radiation ini. Okey, ini video yang dikeluarkan oleh NASA. Tengok kat sini So ini video yang dah keluarkan lama. Tu nampak dia menggunakan TV kan, TV yang lama ni.
So dekat situ dia dah tunjukkan TV ni keluarkan radiation ke satu rumah ya. Tapi mungkin asal tak tahu, zaman sekarang ni semua orang ada TV dalam poket dia. Handphone ni segi ibarat TV dalam poket kita ya. Dia mengeluarkan radiasi. Saya percaya hari ni kalau kita boleh nampak radiasi ni, mungkin ramai nak tinggal dekat hutan. Sebab nak mengelak daripada radiasi ni ya. Tapi hakikatnya kita tak nampak benda tu. Cuma ni saya ada satu device yang special, kita boleh tengok radiasi tu. Nak tengok tak nanti? Okey ya. Kita tunggulah sampai habis. Okey. Apakah benda yang boleh mengeluarkan radiasi? Tuan-tuan dan puan semua, saya nak tanya soalan sikit, boleh ke? Boleh, terima kasih lah. Memang bagus lah semua sini ya. Saya nak tahu, memang bangga pula dia. Dekat rumah tuan-tuan dan puan, ada tak satu benda ni? Salah satu je? Ada. Bukan salah satu, mungkin salah semua kot. Semua yang ada. Ada wifi, ada aircon, ada kipas, ada kitchen device kan. Kita ada apa tu, microwave, induction cooker. Benda-benda itu semua mengeluarkan radiasi. Tapi kita tak nampak selama ni ya, kita tertipu. Tertipu kan, nampak vacuum cleaner kita ada. So nampak ni saya akan buat sedikit demo lah. Saya ada 2 props ni, saya akan tunjukkan selepas ni. Stay tune. Okay, hari ni kita tengok dekat sini ya. Dekat luar sana ada 2 jenis spektrum lah. Kita bagikan 2. Ada 2 jenis spektrum, iaitu ionizing yang belah kanan ni, dan belah kiri tu non-ionizing. So yang non-ionizing, yang ionizing ni, dia sangat bahaya. Bila kena dekat kita, kita boleh kena kanser dan sebagainya, ataupun boleh meninggal. Bila kita kena short period of time kita kena sekejap pun kita dah boleh efek kita punya kesihatan kita yang belah kanan ni ya. Contohnya macam gamma ray, X-ray, UV kan. Bom atom tu dia keluarkan radiasi kan. Tetapi kita jangan abaikan yang sebelah kiri ni, non-ionizing. Non-ionizing ni dia tidak memberi kesan yang spontan, tapi dia ambil masa. Kalau kita selalu kena kan, setiap masa. Contohnya macam tuan-tuan puan sekarang ni siapa yang ada handphone sekarang ni? Okey, cuba keluarkan handphone tuan-tuan puan sekarang ni. Kita nak main game sikit Kita nak main game sikit. Siapa yang ada handphone kat sini? Main handphone Okey, game ni senang je. Okey, urus dia, tolong ambil handphone orang ni. Tak boleh sebab semua orang perlukan handphone zaman sekarang ni Even kadang masuk dalam toilet, kita buang air pun kadang bawa handphone juga. Masalah. Bila kita tidur kan, bila kita tidur tu, handphone ni kadang tercas, letak kat bawah bantal. Konon-kononnya jadi ikan jam loceng lah. Tapi apa yang kita buat, kita dah bakar otak kita dengan radiasi Benda yang sekecil-kecil handphone Belum kira kita pasang aircon lagi, kita pasang kipas, lampu LED tu dia keluarkan banyak radiasi berbanding lampu yang jenis lama dulu. Yang lama kan kita nampak dia punya tu kan, dia punya coil tu. Yang tu tak ada radiasi ERF ni. Bahaya ni Okey, saya nak mengajak tuan-tuan untuk tengok ayat yang bawah ni The human body absorbs RF energy at some frequencies more efficiently than others at range 30 MHz ke 300 MHz. So yang ni dekat mana ni? Yang ionizing ke yang non-ionizing? Boleh jawab tak? Yang kiri ke kanan? Yang kiri kan? Nampak tak? Badan kita ni. Sebab dia dah ada research. Saya akan tunjukkan selepas ni. Sebelum tu, kita nak tahu apakah itu frekuensi. Kita tengok video ni sekejap, nanti saya akan terangkan. You want something that's kind of cool? The natural frequency of this tuning fork is about 260 Hertz. Sounds like this. When I get it close to this ping pong ball, you can see that it's resonating enough to actually bounce the ping pong ball around. Now, the frequency of this tuning fork has a little thing on the top that makes it about 240 Hertz. If I get this near here, nothing happens to the ping pong ball. But watch what happens when I take this off. They now both have the same exact frequency. And check that out. So I can excite this tuning fork with the sound waves from this one as long as the frequency matches perfectly. If it's off even by a little bit, it doesn't work. Okey, jadi inilah konsep di sebalik frekuensi ni So benda tu, setiap benda dia ada getaran dia sendiri. So kita tak nampak benda tu getaran tu. So kalau kita nampak getaran tu, kita kata dia ada mungkin Parkinson kalau kat manusia kan.
Ataupun nampak awet kan, tiba-tiba macam ni. Itu masalah tu kan. Waktu bini saya so dia senyum je tak maaf Dia balik rumah nanti masalah pula nanti. Okay, so cerita je sekarang ni, semua benda kat dunia ni dia ada frekuensi. So frekuensi ni dia tidak akan dia tak ada efek kalau tak ada benda yang sama frekuensi dengan dia bergetar kat sebelah dia. So apa yang terjadi sekarang ni, kita punya handphone, kita punya laptop, dia benda kat sekeliling kita ni, dia keluarkan frekuensi yang sama dengan organ dalam badan kita. Itu yang buat orang cepat letih. Bila kita main handphone lama-lama kan cepat lenguh kat tangan kan contohnya. Atau bila cakap phone lama, kat sini kita rasa merah pipi kita rasa macam lenguh kat sini. Boleh sebab dia ada ni lah EMF energy ni EMR, okay. So bagaimana EMR ni dia affectkan kita punya kesihatan. Mari kita lihat. So WHO, World Health Organization, pada tahun 2011 dia telah mengeluarkan satu statement. Dia katakan radio frekuensi electromagnetic field boleh possibly be carcinogenic to humans, group 2B. Maksudnya hari dia dah naik pangkat dah, daripada benda yang bukan carcinogenic dah possibly berkemungkinan boleh menyebabkan kanser based on an increased risk for glioma. Ini a type of brain cancer lah, malignant brain cancer associated with, tengok yang last sekali ini yang best ni, associated with wireless phone use. Spesifik dia katakan phone use. Tapi dia meluas lagi lah kepada kita punya laptop kita dan sebagainya Tapi dia jelas tuliskan kat sini wireless phone use. Yang ini pula dikeluarkan oleh FCC. FCC ni ibarat macam kalau dekat Malaysia ni kira MCMC lah, badan yang dia regulate kan benda-benda yang berkaitan dengan komunikasi So dia kata kat sini, ni FCC Amerika dia kata benda yang sama juga. Badan kita ni boleh menyerap 30 ke 300 MHz. Dia efektif untuk dia serap dan boleh mengakibatkan, tengok kat sini can cause damage to cells and DNA, leading to an increased risk of cancer, mutation, mutasi dan other health problems. Ini FCC ni ada tetapkan. Ini yang dia punya yang penuh lah. Saya skip sebab saya ada setengah jam ni, tak cukup masa kat sini Okey, yang ini pula satu buku yang dikeluarkan oleh Consumer Association of Penang, Persatuan Pengguna Pulau Pinang tengok dekat sini, apa dia kata buku ni? Low Level Radiation, The Invincible Killer, Growing Threat from Electromagnetic Fields. So kalau kita tengok buku ni punya cover, dia guna handphone apa tu? Dia guna handphone apa tuan-puan? Handphone Nokia saya pun tak tahulah tapi jenis yang ketak-ketak tekan tu kan. Lepas tu kita punya pencawang radio dan sebagainya. Tengok komputer pun diguna yang lama. Maksudnya isu ni bukan isu baru, cuma kita tidak diwar-warkan tentang benda ni So terima kasih kepada Energik kerana telah ni lah mengeluarkan produk MGuard ni. Baik, ini yang saya kata tadi tu bukti. Ini sekumpulan researcher daripada universiti di India. Dia punya research dia kata setiap part dalam badan kita ni, tengok kat atas kan, setiap sel, setiap tisu, setiap organ kita, dia ada frekuensi dia yang tersendiri. Dekat sini contohnya brain frekuensi otak kita 72 ke 90. And then human body, badan kita ni roughly lebih kurang 62 ke 78. Kemudian kita ada heart frekuensi, jantung kita 67 ke 70. Liver frekuensi 55 ke 60. Pancreas frekuensi 60 ke 80. Dan dikatakan penyakit bermula daripada frekuensi 58 ke atas. Ni kalau ambil gambar boleh saya bagi masa, ataupun nanti saya boleh sharekan slide lah. Tuan-tuan tengok dekat sini Ini dikeluarkan oleh BBC. BBC telah mengatakan dulu pernah kecoh dekat Perancis, diorang macam stopkan penjualan iPhone 12 sekejap. So siapa yang guna iPhone 12 kat sini? Tak mengaku. Ada satu soal kat sana. Tak malu mengaku Sama lah, saya pun 12 juga saya. Lagi besar lagi kuat kan, betul. So sebab dia kata dia dah melebihi had yang dibenarkan oleh Eropah dekat Perancis. So iPhone lawan balik. iPhone kata dia masih di bawah had yang US, FCC punya. Dia banyak badan yang mengeluarkan ni lah peraturan-peraturan kan. Ada FCC, ada CE. So yang CE dia kata dia tak lepas, yang FCC dia lepas. Tu
jadi isu sekejap dekat Perancis. And then siapa yang ada iPhone, saya percaya ni ramai kat sini ada iPhone. Kata-kata kat sini ada iPhone So boleh buka dekat setting. Tengok benda ni Kejap saya guide tuan perempuan Siapa yang nak ikut saya boleh ikut Pergi dekat setting. Kemudian pergi dekat general, and then scroll ke bawah, pergi kepada legal dan regulatory. Siapa yang pakai iPhone dia boleh check nanti legal and regulatory. Pergi dekat RF exposure. Dekat situ kita akan dapat statement yang sama. Maksudnya bukannya 14 Pro saja. Yang bawah-bawah pun sama juga dia mengeluarkan radiasi. Sampai Apple terpaksa keluarkan ni Dia kata to reduce exposure to RF energy, use a hands-free option. Macam dia kata kita guna speaker ataupun kita gunakan earphone masa kita nak gunakan handphone sampai ke tahap tu. Maksudnya benda tu sangat-sangat real bukannya kita ada-ada kan. Baik tuan-tuan, ni saya nak tunjuk kita ada ni sikit lah demonstrasi. So siapa nak tengok demonstrasi kat sini? Angkat tangan. 2-3 orang je Semua nak tengok Okey, jom. Okey. Tadi kat sini saya perlukan pembantu lah. Boleh ke tolong siapa? Kita jadi setia. Atau orang doktor nak tolong ke? Doktor ni tolong berhenti kalau kita pegang gemuruh untuk dia Dia tolong saya siapkan sampai pukul 4 pagi tadi slide ni. Terima kasih banyak Dr. Izan ni. Okey. Alright, so sekarang ni saya ada 2 alat. Allah Akbar. Okey, alat ini kita boleh baca radiasi walaupun kita tak nampak So kat sini saya akan bagi itu yang kipas ni, and then tolong cabut tu. Okey, saya pasal M-Guard. Ada yang pasal M-Guard ke? Kalau ada saya minta untuk off sekejap Saya tengok ada yang bawa ni M-Guard kan, pakai power bank. Nampak tak? Dia dah bunyi Saya boleh tengok kat sini. Nampak nampak? Kalau satu maksudnya lebih 2000 MHz. Maksudnya dah luar daripada bacaan, dah tinggi sangat Ni kipas kita Dan cuba cucuk tu M-Guard tu. Tuan-puan, sekejap saya dah hilang. Itu bukan gemuruh untuk M-Guard tuan-puan. Okey, kita test sekali lagi Cuba cabut balik. Tengok tu, serta-merta radiasi tu keluar daripada kipas ni. Ini contohlah kipas ni kan. Tapi kat rumah kita lagi banyak kipas, aircon semua kan. Okay, next kita nak test. Bagi tu satu produk. Saya ada vacuum ada tuan-puan Saya buat vacuum untuk tuan-puan khas Okey, tengok dia tak bunyi sekarang kan. Dekat tangan saya tak ada alat apa-apa. Bila saya on saja, nampak tak saya jauh ni pun dia boleh reading lagi. So vacuum ni biasanya kita pegang kan, bukannya kita letak jauh kan, kita pegang dia. Mungkin ada yang kata sekarang dah pakai robot, tapi robot tu pun dia bawa radiasi ke kata-kata satu rumah. Special untuk kita Okey, sekarang cuba on balik M-Guard tu. Cabut balik. Pasang balik. Tengok tuan-puan, serta-merta hilang radiasi tu. Itu bukan yang gemuruh untuk M-Guard dan juga Dr. Izani. Terima kasih banyak Alright, thank you. Mana dah clicker saya tadi? Dalam poket. Okey. Dia ada lagi. Nak habislah masa 7 minit je Okey. So apa yang meter tadi tu, dia boleh detect, dia boleh buat bacaan ni daripada hampir 1 ke 2000 dia punya bacaan. 2000 microwatt per centimeter squared. So boleh tengok kat sini saya tak sempat nak baca sebab banyak sangat. Cuma nak cerita yang sekarang ni, makin tinggi dia punya radiasi tu makin bahaya. Kan dari sini kita start daripada body dengan muscle pain, badan kita sakit-sakit ataupun lenguh-lenguh. Bila sampai ke dekat around 2000 ni, kita dah mula ada masalah sleeping problems. Benda ni dia bukannya serta-merta lah. Dia symptoms of long exposure from EMR. Tapi lama-lama kan kita main handphone kita setiap masa, lama-lama dia boleh lead kepada benda-benda macam ni. Sebab nampak tadi kan, dia lebih daripada bacaan yang satu tu. Dia satu maksudnya lebih daripada 2000. 2000 microwatt per centimeter squared. So sangat-sangat bahaya tuan-puan Okay, saya kena cepat sikit. Okay, so
teknologi MGuard ni sebenarnya dia bermula daripada doktor ni. Ni semua pasal doktor ni lah. Doktor ni punya pasal tahun 89 dia dah start kaji tentang EMF ni. So hasil kajian dia sebenarnya dia simple je. Dia simpulkan macam ni ya. Apabila kita main komputer selama 70 minit, kita punya sel darah merah kita jadi macam ni. Yang ni, sel darah merah kita, betul tu. 70 minit. Tetapi dengan masa 10 minit saja kita main handphone jadi macam ni. Yang tengah ni. Nampak 10 minit je, betul. 10 minit. Tadi 70 minit main komputer macam tu kan. Ni 10 minit. So bayangkan kalau orang perempuan tu saya jealous sikit orang perempuan. Sebab orang perempuan ni dia ada handbag. Kadang-kadang dia letak handphone dalam handbag kan. Tapi yang lelaki kita letak kat mana? Dalam poket. Kalau ada bag pun letak kat sini. Lagi dekat kat jantung kita. Masalah pula. So saya jealous dengan perempuan sebab tu So tengok 10 minit kita main handphone dah jadi macam ni kita punya sel darah merah. Sel darah merah yang sihat adalah yang macam ni ya. Dia duduk bersendirian, dia lonely. Sebab kata Cipul Zaid tadi kan, dia kesunyian, itulah sel darah merah kita sepatutnya. Dia macam donat, duduk satu-satu. Pentingnya kita punya darah kita je macam ni. Sebab darah kita ni dia bawa oksigen dengan nutrien ke satu badan kita. So persoalannya sekarang, kalau kita punya sel darah kita macam ni, macam dia nak bawa oksigen dengan efektif. Ini boleh lead kepada macam-macam jenis penyakit sebenarnya. Dia panggil rouleau formation Bila dia lekat-lekat ni dia panggil rouleau formation. Okey, kaitannya selepas ni. Saksikan. Dr. Otto Heinrich Warburg, dia pemenang Nobel Prize tahun 1931. Hasil kajian dia mendapati semua jenis kanser ada dua persamaan, iaitu hypoxia dengan acidosis. Acidosis berasid dan hypoxia kekurangan oksigen. Apa yang menyebabkan kekurangan oksigen? Ini antara punca-punca kekurangan oksigen. Sebab kita punya sel darah merah kita telah bergumpal. So sangat bahaya sebenarnya benda ni Lepas tu kita perlukan MGuard dekat rumah dan office, dalam kereta, semua tempat. So bila kita ada masalah, ada solution insya-Allah. So company Energik telah mengeluarkan produk MGuard ni. Okey, bagaimana MGuard ni berfungsi? Dia agak simple sebenarnya. Ni EMR source handphone kita dia mengeluarkan radiasi. And then kita on kita punya MGuard. Nampak tak radiasi yang merah tu kan? Itu daripada kita punya handphone. MGuard ni on saja, dia akan keluarkan wave yang terbalik untuk cancel out wave yang keluar daripada kita punya handphone kita tu. Benda ni sangat real saya dah tunjuk tadi kan. Itu je teknologi dia, memang simple So dia matikan frekuensi daripada 30 MHz ke 1000 MHz. Okey, semua jelas setakat ni? Jelas, alhamdulillah. Semua dah tak sabar nak pergi makan dah sini kan. Okey, tak apa, nanti kita bagi masa yang cukup Okey, ini dia punya spek lah, saya tak perlu terangkan lah. Ini boleh tengok nanti. Okey, ini yang saya nak tunjukkan. So tadi Dr. Medha Havers, dia punya kajian dia dia kata orang tu main komputer 70 minit dengan handphone 10 minit. Tapi dia tak buat kajian yang ni. Yang ni kita buat kat Malaysia selepas menggunakan MGuard. Ini 20 minit dia main handphone sebelum MGuard. Lepas tu dia main handphone juga selama 20 minit. Kali ni dia pasang MGuard dia. Nampak tak perbezaan dia? Tuan-tuan, itu bukan yang gemuruh tuan-tuan untuk MGuard. Sangat-sangat hebat. Nampak tak? Daripada darah bergumpal-gumpal macam ni, dia dah berpisah-pisah. Kita tak nak berpisah kan, tapi darah kita nak berpisah. Macam tu. So ini kita buat dekat KL Sky Clinic Kuala Lumpur, Malaysia Okey, saya dah nak habis Ini reason kenapa MGuard ini unik dan dia tak ada competition dekat luar sana Sikit je dia punya point tapi sangat-sangat strong. Yang first sekali, dia punya defense tu, bila kita on MGuard tu, dia punya defense adalah sebanyak 8 meter. Kiri kanan kita kan. Actually dia radius 4 meter lah. Kiri 4 meter, kanan 4 meter. So total 8 meter ujung-ujung. Dia ibarat satu bola lah. Kita duduk tengah-tengah tu kan. Dekat tengah-tengah MGuard tu, kira 8 meter sekeliling dia 4 meter. So ini yang pertama, 8 meters of defense. Yang kedua pula, saya rasa tak perlu saya nak cerita tentang MGuard ni punya teknologi. Sebab dia sangat-sangat, orang kata, sangat-sangat terbukti dah. Dia bukan produk yang baru dilancarkan. Dia punya R&D bermula seawal 2009 oleh 4
ex pekerja Panasonic, R&D director dengan engineer. So dia orang ni quit daripada Panasonic, dia hasilkan produk ni. So memang banyak lah, tuan-tuan boleh tengok lah dia punya buat-buat. Dia dah menang exhibition, dia pergi, dia dapat gold dekat situ. And then dekat Malaysia 2 kali dia dapat My IPO tu. Maksudnya sekarang ni dia dapat intellectual property untuk apparatus for electromagnetic radiation suppression. Dia boleh suppresskan EMR tu. Dan yang kedua dekat Malaysia juga dia dapat ni My IPO ni, method and apparatus for the improvement of microcirculation. Darah kita, boleh lancarkan darah. Ni kerajaan Malaysia dah bagi ni ya. Okey, banyak sebenarnya nak cerita. Okey, yang ini satu video pendek. MGUT ni telah dipamerkan di Madrid. Untuk badan yang tak tahu tu, Madrid ni dia badan kerajaan yang membantu produk daripada Malaysia untuk dikeluarkan ke luar negara. Sebenarnya MGUT ni bukannya daripada Jepun, tuan-tuan, daripada Malaysia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Malaysia boleh, tuan-tuan. Patriotik sikit tiba-tiba kan. Malaysia boleh, tuan-tuan. 2009 Malaysia telah keluarkan MGUT ni, dan pada tahun lepas Enagic telah membeli hak untuk menyebarkan MGUT ke serata dunia. So hebatnya orang Malaysia ni, bukan kaleng-kaleng sebab kata MSSM Okey. So yang ni yang My IPO tu actually ada 2, tinggal satu lagi Saya ada tunjuk tadi kan, patented, so tak boleh tiru. Dan memang tested dan proven lah. Yang ni dekat USM, doktor ni dia pegang banyak PhD, doktor yang ni. So dia buat kajian ni dekat tikus makmal. Dia buat test membantu microcirculation dalam tikus makmal tersebut. Darah jadi lancar So pada siapa yang ada kucing, ada bela kucing kat rumah, kan nak kucing tu sihat kan, nak bagi dia punya darah tu lancar, pasal MGUT dekat rumah. InsyaAllah darah dia lancar Kemudian dapat pengiktirafan daripada SGS. SGS ni kira kalau badan dekat dunia ni, SGS ni ibarat macam SIRIM lah, tapi badan yang dunia punya. Dia number 1 SGS. Bawah dia ada Bureau Veritas, ada few lagi lah. So dia number 1. Of course Enagic nak yang terbaik, so dia ambil dengan SGS ni, nombor 1 dekat dunia. Okey, saya dekat hampir penghujung. Last kali saya nak cerita tentang doktor ni, doktor pakar mata dekat Taiwan, Dr. Liu Renjia ni. So dia punya kajian dia ambil 10 orang patient, dia test kat mata dia. Tengok dekat sini. Test pertama, dia buat testing, masa orang tu bawa sampai kat klinik, dia test dia punya kelajuan darah dalam mata dia. Yang ni 20.1 ni. 20.1. Mana unit dia? Saya terlupa pula unit dia berapa. Dah hilang unit dia pula. Tapi ni centimeter per second. 20.1 centimeter per second kelajuan darah dalam mata tu Tapi lepas menggunakan handphone selama 30 minit, nampak dah berturun kepada 16.2. 16.2 dah turun kelajuan darah dalam mata tu. Itu yang bila kita main handphone lama-lama kan, buat mata kita rasa macam jadi pedih. Kan pernah tak main handphone tiba rasa mata pedih kan? Benda tu normal. Sebab memang kajian menunjukkan memang macam tu. Dah turun ke 16.2. So lebih kurang 4 cm kekurangannya. Tapi lepas dia on saja MGUT tu, nampak tak dia test lebih laju daripada sebelum gunakan MGUT. Tuan perempuan, sekali lagi saya minta tepukan gemuruh untuk Kangen Water. Kangen Water pula nak maafkan saya. Saya dah terbiasa Kangen Water ni. Tersasul sikit. Aduh. Okey, last kali inilah dia. MGUT unique selling point is MGUT tu sendiri. Sebab tak ada produk yang macam MGUT kat luar sana. Kita the one and only. Memang kata memang tak ada saingan dekat sana Okey, akhir kata saya nak mengajak tuan-puan semua untuk belilah MGUT. Sebabnya kalau kita sayang kat kita punya family kan, anak kita, anak isteri kita, diri kita sendiri, apa saja yang kita melabur one time kan, 6620, apalah sangat zaman sekarang ni kan. Kalau 2 bulan, kalau kita bagi 2 tu dah mesti bandar lah, 3,000 kan dekat bandar ni. 6,000 je tuan-puan. Okey, itu sahaja dari saya. Minta maaf kalau ada salah silap kata. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.